أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama hadir di rumah Allah yang mulia ini. Kerana ada pun malam ini saya menggantikan kelas yang saya pun lupa siapa sepatutnya malam ni. Tapi tak apa, saya teringat satu pepatah Arab yang berbunyi, la tanzur ala man yaqul walakinna tanzuruna ala ma yaqulu. Ini pepatah Arab. Maksud dia ialah janganlah kamu melihat siapa yang sedang berkata, akan tetapi kamu lihatlah akan apa yang diperkatakan. Ini pepatah dia sebagai mukadimah kelas kita pada malam ni. Saya pun dah lupa dah kelas saya yang terakhir kat sini bab mana. Tapi memandangkan kita sekarang dah berada di pertengahan bulan Rejab, jadi terus saya masuk untuk pembelajaran kita pada malam ni, iaitu fardhatus siyam 'alal muslimin. Ini kewajipan berpuasa ke atas umat Islam, supaya kita dapat recall balik akan hukum-hukum yang terdapat dalam ibadah berpuasa ini. Ada pun firman Allah yang baru kita perdengarkan tadi ialah daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang berkaitan dengan puasa. Yang ini mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah tak guna ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Allah guna ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab apa? Terbukti hari ini ada juga orang Islam tak puasa, ya? Jadi orang Islam itu tidak semestinya dia beriman kepada Allah. Dia syaratnya Islam, tapi dia tidak menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Jadi Allah gunakan wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan orang Islam ada juga yang tidak berpuasa. Kerana kalau tidak, mesti ayat ni berbunyi ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Itu satu perkara. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat, kaum-kaum yang terdahulu daripada kamu. Tujuannya tidak lain tidak bukan, tak kira orang zaman dulu ataupun orang zaman sekarang ataupun orang yang akan datang, kalau dunia ni panjang umurnya. Tujuannya hanyalah satu, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang dulu kalau dia berpuasa, dia juga bertakwa. Orang sekarang kalau dia berpuasa ikut peraturannya, juga dia akan mendapat takwa di sisi Allah Ta'ala. Persoalan yang bermain di fikiran kita ialah, bagi mengupas ayat ini, pernahkah umat-umat yang terdahulu melaksanakan ibadah puasa? Hatta sebelum daripada penurunan ayat Quran ini, adakah umat Islam sebelum itu berpuasa ataupun tidak? Ataupun semata-mata bila Ramadan barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat berpuasa? Banyak persoalan yang timbul jika ada orang yang mahu memikirkannya. Pertama sekali, seperti mana firman Allah, kita dapat tahu umat-umat yang terdahulu juga melakukan ibadah puasa, tetapi mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Saya ambil satu contoh, syariat puasa Nabi Allah Musa alaihi salam, umat yang ada sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bagaimana umat-umat ini berpuasa? 1 bulan 3 hari puasa wajib, tak kira hari yang mana. Jadi 1 tahun ada 12 bulan,
bersamaan dengan 36 hari. Bermakna 1 bulan mereka mesti wajib berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kita bila datang Nabi SAW memansuhkan syariat puasa kaum-kaum yang terdahulu, yang ini dengan datangnya bulan Ramadan. Ramadan diambil daripada perkataan Ramadan, yang ini bermaksud panas yang terlalu terik pada bulan yang ke-9 daripada kalender Hijrah. Jadi Ramadan itu kata masdar terbitannya, jadilah dia Ramadan, yang ini bulan ya, yang dituntut untuk dilaksanakan ibadah puasa. Dan hukum ini qat'i. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mengubah sekiranya dikatakanlah pemerintah mengatakan tahun ni kita tak payah puasa bulan Ramadan, kita puasa bulan Rabiul Awal, kerana di dalam bulan Rabiul Awal itu lebih mulia, kerana Rasulullah SAW dilahirkan dalam bulan itu. Maka hukum itu tidak boleh dipakai, kerana hukum ini adalah hukum qat'i yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah puasa Ramadan ini diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Bermakna selepas 2 tahun Nabi SAW berhijrah min Makkah ila Madinah, barulah perintah puasa ini diwajibkan. Bagaimana dengan sebelum baginda hijrah dan juga tahun pertama hijrah? Adakah umat Islam tidak berpuasa? Persoalan ni. Maka jawapannya puasa juga, tetapi sehari sahaja dalam setahun sebelum difardukan puasa Ramadan ya. Ini untuk pengetahuan am kita bersama. Puasa itu ialah saumun yaumu Asyura, puasa hari Asyura, iaitu pada 10 Muharram. Itu puasa wajib bagi Rasulullah SAW secara personal pada mulanya. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat supaya menunaikan ibadah puasa wajib ini, iaitu sehari sahaja dalam setahun. Di samping baginda SAW juga mempraktikkan puasa pada syariat Nabi Allah Musa AS, iaitu berpuasa 3 hari dalam sebulan sebagai puasa wajib. Kepada umat Islam pada masa itu, puasa yang wajibnya hanyalah pada 10 Muharram, iaitu puasa hari Asyura. Dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Saumun yaum Arafah yakfuru sannatain madiyah wa muqbilah, wa saumun Asyura yakfuru sannatun madiyatin." Ini hadis daripada Abi Qatadah, iaitu puasa pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah akan diampunkan dosanya selama 2 tahun. 2 tahun itu bila? Rasulullah jelaskan. Muqbilah, iaitu yang akan datang, setahun yang akan datang, dan juga setahun yang terkemudian. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksudkan diampunkan dosanya ini hanyalah termasuk dosa-dosa kecil sahaja, tidak termasuk dosa-dosa yang dipanggil al-kabair, dosa-dosa besar. Kerana itu mestilah mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Kalau dia dosa sesama manusia, yang dia buat salah, dia kena meminta maaf secara langsung dengan orang itu sendiri, barulah dia bertaubat kepada Allah. Adapun puasa Asyura, diampunkan, diangkat dosanya, iaitu setahun yang sebelumnya sahaja. Ini pada awal syariat memerintahkan supaya berpuasa hari Asyura sebagai puasa wajib bagi umat Islam. Sebelum turunnya ayat yang baru kita dengar sama-sama tadi, maka hukum puasa Asyura yang menjadi wajib tadi dimansuhkan dengan puasa Ramadan selama sebulan ya? Ini pada awalnya kita belajar daripada sirahnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu bi Makkah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda telah berpuasa hari
berpuasa pada hari Ashura ini. Dipanggil hari Ashura, orang Melayu pun panggil hari Ashura. Ashura itu bermaksud hari yang ke-10. 10 mana? 10 Muharram. Tapi orang kita sekarang dia dah terbalik. Bila hari Ashura, dia sibuk masak bubur. Ada satu tempat bubur tu mesti ada 10 piuk. Mengambil daripada 10 benda yang tak ada faedah tu dipentingkan. Puasa dia tak ada. Dia sanggup kacau bubur ramai-ramai sampai 10 piuk. Tapi tak ada mengamalkan pun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu berpuasa pada siang hari itu. Tu dia tu. Sak bubur tak ada, tapi benda tu yang dilebih-lebihkan. Rasulullah berpuasa di Mekah lagi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Rasulullah memerintahkan para sahabat yang ada, sama ada golongan Muhajirin maupun golongan Ansar, supaya berpuasa juga pada hari itu. Fakana fardhan alaihim, maka hukum ini menjadi kewajipan bagi umat Islam pada masa itu untuk berpuasa. Summa nasakha hazal hukum, kemudian dimansuhkan hukum ini dengan turunnya ayat Ramadan, iaitu kefarduan supaya berpuasa Ramadan, dengan turunnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka termasuk hukum berpuasa wajib pada hari Ashura, dan hukum ini tidak ditinggalkan begitu sahaja. Wa asbaha 'alal istihbabi, maka dia terangkat menjadi hukum puasa sunat bagi umat Islam yang terkemudian, iaitu kita. Fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam dua riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kana yaumun Ashura tasumahu Quraisyun fil jahiliyah, adalah hari Ashura ini telah berpuasa orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Daripada zaman jahiliyah lagi orang Quraisy yang menyembah berhala juga telah berpuasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumahu fil jahiliyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah berpuasa pada zaman jahiliyah. Yang ini bukan maksud Rasulullah tu dalam keadaan jahiliyah, zaman yang Nabi ada pada zaman jahiliyah sebelum baginda diangkat menjadi Rasul, baginda juga telah melaksanakan ibadah puasa Ashura itu. Falamma qudimal Madinah, pada ketika Nabi sampai di Madinah, samahu, Nabi juga berpuasa Ashura lagi, sambungan daripada Mekah dan sambungan daripada Rasulullah diangkat menjadi Rasul lagi. Wa amara bisiyamihi, dan Rasulullah juga memerintahkan sahabat, bermakna hukum kewajipan puasa pada hari Ashura sebelum turunnya ayat Ramadan ini berlangsung di Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Falamma farada Ramadan, pada ketika difardukan Ramadan, maka ditinggalkan oleh kebanyakan umat Islam puasa hari Ashura, kerana Rasulullah berkata, faman syaa shamahu, maka barang sesiapa yang nak berpuasa, dia puasalah pada hari ini, kerana ini adalah tinggalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man syaa tarakahu, dan siapa yang tak nak berpuasa, maka dia tinggalkanlah. Maka ikut riwayat ini, ramai umat Islam yang memilih untuk meninggalkan daripada yang menghidupkan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika, dan ada satu kejadian lagi, annahu lama qudimal Madinah, ketika Rasulullah tiba di Madinah, wajadal yahud tasumahu, maka Rasulullah dapati orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari itu. Oh, Yahudi rupanya memang dah lama mengamalkan puasa Ashura. Dalam sahihain, iaitu daripada Bukhari dan juga Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ada riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tiba di Madinah daripada hijrah, fawajadal yahud siyaman, maka Rasulullah mendapati orang Yahudi semua puasa, tak ada seorang pun yang tak puasa, menunjukkan mereka terlalu menjaga ibadah puasa hari Ashura bersamaan dengan apa yang dilaksanakan oleh baginda. Nampak? Faqala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada orang Yahudi, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu, apakah sebab kamu berpuasa pada hari ini? Tanya orang Yahudi sendiri. Faqalu, maka jawab orang Yahudi secara bersama, hadza yaumun azim, hari ini adalah hari yang paling besar dalam sejarah Bani Israel. Apa sejarahnya? Anjallahu fihi Musa alaihi salam min Fir'aun, iaitu Allah Ta'ala telah melepaskan Nabi Allah Musa alaihi salam daripada dikejar oleh Fir'aun dan juga tentera-tenteranya bersamaan tarikhnya dengan 10 Muharram. Yang ini peristiwa pembelahan Laut Merah itu berlaku pada 10 Muharram. Kemudian tu yang pertama kata orang Yahudi. Jawapan yang kedua, wa gharaqa fir'aun wa qaumahu, dan pada 10 Muharram juga telah ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala si Fir'aun dan juga tentera-tenteranya pada hari itu. Maka fasamahu syukran lillah, kata Yahudi, maka kami berpuasa tanda berterima kasih, syukur kepada Allah Ta'ala kerana telah melepaskan pemimpin kami yang agung, yakni Musa alaihissalam. Sehingga ke hari ini, kalau kita pergi ke makam Nabi Allah Musa alaihissalam, juga abangnya Harun alaihissalam, kita nak masuk ke makam kedua-dua Nabi Allah ini, kita akan jumpa dengan satu jaga dekat dua makam. Jaga itu adalah orang Yahudi. Hingga ke hari ini, kalau kita pergi ke Mesir maupun ke Jordan, mengikut riwayat, makam Nabi Allah Musa alaihissalam di semenanjung Sinai, Nabi Allah Harun alaihissalam, Nabi Musa di Jordan. Dua-dua tempat ni dijaga oleh satu penjaga dipanggil bawah. Yang biasanya orang Islam yang jaga, tapi sebab Nabi-Nabi Bani Israel ini, mereka yang menjaga. Kalau dia tak benarkan, kita tak dapat masuk nak ziarah Nabi Allah Musa dan Harun alaihi wassalam. Tengok sampai macam tu, dia punya terlalu menjaga. Maka fanahnu nasumahu, kata Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itulah kami berpuasa ya Rasulullah. Nampak? 3 sebab. Pertama, Nabi Allah Musa alaihi salam dilepaskan daripada dikejar Fir'aun. Yang kedua, Fir'aun ditenggelamkan dalam laut yang terbelah itu. Dan yang ketiga, tanda syukur kepada Allah di atas segala peristiwa yang terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, fanahnu ahaqqu bi Musa minkum, maka sebenarnya kami lebih berhak ke atas Musa alaihi salam daripada kamu, kerana kamulah golongan yang banyak membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam daripada kaum kamu. Nampak? Fasamahu, maka kata Rasulullah meneruskan puasa. Maksudnya Rasulullah tak berhenti puasa itu sebab kononnya orang Yahudi berpuasa. Kerana apa benda ni jadi begini? Kerana Nabi Allah Musa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua mereka ini adalah utusan Allah. Bukan bermakna Rasulullah puasa itu mengikut orang Yahudi. Nabi Musa sebenarnya dia adalah bersaudara dengan Rasulullah dari segi keimanannya. Adapun orang-orang Yahudi yang mengamalkan ajaran Nabi Musa alaihi salam ini, sepatutnya sekiranya mereka beriman kepada Allah dan Musa alaihi salam, mereka hendaklah juga beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja masalah ini, di mana Allah jelaskan allazina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang-orang Yahudi dan Nasara ini dia kenal engkau ya Muhammad
lebih daripada dia kenal anak-anak mereka sendiri sebenarnya. Tetapi mereka ini memalingkan perkara itu seolah-olah perkara ini tidak ada yang berlaku. Iaitu Rasulullah jawab, kami sebenarnya lebih berhak ke atas Musa alaihi salam. Itu yang nak dijelaskan. Walamma kana fi akhir umurihi sallallahu alaihi wasallam, ketika pada akhir umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum baginda wafat, baginda teringin, dalam hati baginda inginkan mukhalifatal yahud min as-siyam. Rasulullah nak ada perbezaan di antara puasa 10 Muharram di antara umat Islam dengan orang Yahudi, supaya nampak bezanya. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah telah berkata, lain baqitu ila qabil, sekiranya umur aku ini dipanjangkan sampai tahun hadapan, la asumun natasi, maka aku dan akan memerintahkan kamu supaya berpuasa pada 9 Muharram, untuk membezakan antara puasa orang Yahudi dan juga puasa orang Islam. Ini kita cerita benda sunat. Adapun dalam puasa bulan Ramadan, beza puasa kita dengan ahli kitab makan sahur. Tapi berapa ramai umat Islam yang tak makan sahur? Contohnya. Jadi tak ada beza sebenarnya, walaupun hukum tu sunat, diletakkan makan sahur itu di antara adab-adab berpuasa. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'til amilil qabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat bertemu dengan tahun berikutnya kerana telah wafat. Bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dapat berpuasa pada 9 Muharram seperti mana yang dicerita-ceritakan oleh baginda. Siapakah yang patut melaksanakannya? Kitalah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa benda ni. Tapi orang sekarang kata 10 Muharram dia tak peduli dah. Dia tak ada kira dah nak hidup sunnah. Dia sunnah yang paling besar ditinggalkan. Kita mengaku kita nak syafaat al-uzma daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Tapi sunnah-sunnah dia semua kita langgar habis. Macam mana kita nak beroleh syafaat? Soalan ni. Jadi walaupun mengikut Ibnu Abbas Rasulullah tak dapat melaksanakan puasa pada 9 Muharram ini, tetapi baginda pernah menyatakan sekiranya baginda hidup tahun hadapan, maka nescaya aku akan berpuasa pada hari itu, iaitu pada 9 Muharram. Fal mustahibbu, maka sunatlah fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamut tasi' wal ashir minal muharram, berpuasa pada 9 dan juga 10 Muharram, untuk membezakan. Elok kita melaksanakannya. Tambihat, peringatan. Laisa hunaka ahadits sahihatun tanassu ala fadilah yaumul asyura illa siyam. Tidak ada sebenarnya hadis-hadis sahih yang menunjukkan ada perbuatan lain yang lebih afdal daripada puasa dalam bulan Muharram, terutamanya pada hari yang ke-10. Wal ihtisal fihi, ada pun mandi 10 Muharram juga tidak ada dalam syariat. Tak ada. Kita benda puasa tu ada, kita buat. Benda tak ada, jangan tambah-tambah. Fakullu zalika, semua perkara selain daripada puasa, apa sahaja atas nama agama, dilakukan pada 10 Muharram, maka hukumnya ialah kalau ada hadis ulama tu ataupun orang tu mengatakan ada hadis yang mengatakan, maka sesungguhnya dia adalah maudhu, hadis yang direka cipta, yang disandarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahtaju bihi, tidak boleh berhujah dengannya sama sekali. Kedua, ma taf'alu syiah,
apa yang telah dilakukan oleh golongan Syiah biittikhaz hadzal yaum. Mereka juga mengambil 10 Muharram, orang Syiah, bersempena dengan Limaqtalin Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu, bersempena dengan kematian Sayyidina Husain, iaitu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa min dhalalihim, maka perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang sesat, iaitu di Karbala contohnya. Kalau di Mesir pun, di Masjid Sayyidina Husain tu 10 Muharram ni penuh, orang-orang Syiah berdedai datang, penuh. Kita nak tengok pun tak dapat apa benda dia nak buat sepanjang Masjid Sayyidina Husain. Di Mesir ada satu tempat nama dia Husain, nama negeri itu Husain, daerah tu. Di situ ada Masjid Sayyidina Husain. Di dalam masjid tu mengikut riwayat yang sahih ada kepala Sayyidina Husain. Nampak? Kepalanya itu diarak daripada Baghdad, Karbala tu sehingga ke Mesir. Akhirnya pada zaman kerajaan Fatimiyah dia dimakamkan di situ. Dan di situlah penyumpaan orang-orang Syiah. 10 Muharram juga. Perbuatan mereka itu sesat, tidak lain dan tidak bukan li'anna Allah lam ya'mur, kerana Allah Ta'ala tidak memerintahkan berbuat sedemikian rupa, wala rasulihi, dan juga tidak kepada Rasulnya. Bi'ittikhaz, nampak? Allah tidak menyuruh Rasulullah mengambil hari-hari musibah Nabi-Nabi dan juga kematian, kewafatan Nabi-Nabi yang terdahulu. Tidak pernah Rasulullah menyambut hari-hari kebesaran sempena dengan peristiwa-peristiwa yang dipanggil musibah. Rasulullah tak pernah menyambut hari kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, walaupun isterinya orang yang paling disayanginya. Tak ada satu amalan pun. Jadi orang Syiah dia ambil sempena cucu Rasulullah, confirm sesat. Fa kaifa biman dunihim, bagaimana dengan orang yang selain daripada mereka, maka lebih sesatlah lagi. Kerana Allah tidak memerintahkan perbuatan yang sedemikian rupa. Kemudian telah datang beberapa riwayat daripada Imam Ahmad, iaitu supaya berpuasa pada hari Ashura, iaitu dengan membezakan puasa orang Yahudi, sama ada puasanya itu puasa sehari sebelumnya, iaitu bersamaan 9 Muharram dan 10 Muharram. Ataupun bagi mereka yang telah terlepas 9 Muharram terlupa, maka dia boleh berpuasa pada 11 Muharramnya. Nampak? Jadi ada bezanya. Kalau tak dapat 9 dengan 10, buatlah 10 dengan 11. Tetapi hadis ini dhaif, lemah. Bila hadis itu lemah, kerana apa lemah? Kerana orang yang meriwayatkan hadis yang kata hari ke-11 ikut Rasulullah punya wasiat hanya pada 9 Muharram, tak ada sebut hari 11. Orang yang riwayatkan pada hari ke-11 ini nama dia Abi Layla. Mengikut muhaddisin, mereka yang meriwayatkan hadis, dia ni ingatan dia ni tak baik, lemah. Tetapi orang ini boleh dipercayai, cuma ingatan dia lemah, tapi dia boleh dipercayai untuk meriwayatkan hadis. Tapi yang paling benarnya mengikut Ibnu Abbas, kerana Ibnu Abbas ni dia adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yazkur fihi hadi asyar, tidak pernah satu hadis yang aku jumpa, tak tahu Abi Layla jumpa macam mana, yang ada menyebut hari yang ke-11. Jadi daripada pendapat Ibnu Abbas ini, sebaiknya tidak kita berpuasa pada hari yang ke-11. Nak puasa, nak membezakan dengan orang Yahudi, puasalah pada hari yang ke-9 dan juga yang ke-10 Muharram. Itu yang nak dijelaskan. Panjang ceritanya. Itulah puasa umat Islam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya fardu puasa Ramadan seperti mana yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian berikutnya, antara perkara yang penting, orang Melayu pun dia mesti tak tinggal dalam bulan Ramadan ini adalah at-tamar.
iaitu buah kurma. Bulan-bulan lain tak pernah pun makan kurma. Bila datang Ramadan automatik dia pasti cari kurma ni, sebab nak menghidupkan sunnah, satu perkara yang baik. Tetapi untuk memantapkan lagi tentang berkenaan kurma ini, haruslah diingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemakanan kurmanya bermula daripada ar-rutab, iaitu kurma basah, bukan kurma kering. Dapat kurma basah tu, tapi dia memang mahal lah kurma tu. Itu yang paling afdal untuk orang berbuka dan juga untuk bersahur. Kerana itu yang digemari oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat juga kurma basah, barulah kita pergi kepada kurma kering. Kurma kering ni kurma yang biasalah kita makan, kurma biasa. Dan akhir sekali dengan manisan, air yang manis lah, sebab kita dah habis tenaga pada siangnya. Itulah 3 perkara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah berkenaan dengan tamar. Pada suatu hari, selepas daripada tarawih, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan rumah baginda dengan seorang sahabat. Makan di atas sebuah dulang. Jadi kurma tu dibahagikan 2. Rasulullah satu bahagian, sahabat ni satu bahagian. Sahabat ni tak dapat dipastikan siapa nama dia, tapi yang pastinya dia antara salah seorang ini, iaitu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan juga seorang lagi Ubaidah bin Al-Harith. Antara salah seorang. Tak ada seorang pun berani kata yang mana satu orang sebenar yang makan dengan Rasul tadi. Jadi itu tak penting. Yang cerita dia masa makan. Maka baginda dan juga sahabat ni tadi makan. Sahabat ni tadi tidak bergurau dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah ni dia boleh mempunyai watak yang berbagai. Kalau time Rasulullah tegas, baginda akan keluarkan arahan dengan tegas. Baginda juga tak kurang, dia boleh bergurau. Gurau aja macam ni. Sahabat tadi, Rasulullah dah bahagikan 2 tamar. Jadi sahabat ni tadi dia dah makan tamar ni, dah makan tamar tu, biji tu semua dia letak bahagian Rasulullah, sehingga bahagian dia tu tak ada satu biji. Semua biji kurma yang Rasulullah makan dia letak bawah. Sahabat tadi dia letak bawah dia, kemudian dia tolak pergi kat Nabi punya bahagian, sehingga bahagian dia tu kosong, tak ada tamar. Maka dia kata dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, banyak kau makan tamar." Apa? Banyak biji, membuktikan bahawa tamar kau makan ni terlalu banyak. Maka Rasulullah menjawab balik sahabat tadi, "Kau lagi hebat sahabat. Sebab apa? Sebab aku makan ada meninggalkan biji. Kau dengan biji-biji sekali kau telan." Itu contoh lawak kurma yang Rasulullah tunjukkan. Kerana sahabat tu dia nak tengok macam mana, dia ingat dia dah buat lawak. Rupanya Rasulullah membalas hujah lawaknya itu, sehingga dia yang tak tahan tergelak. Sehingga Rasulullah meminta dia memberhentikan supaya menghormati adab makan. Sampai macam tu, sahabat. Begitu juga dalam satu kisah berkaitan tamar. Seorang lelaki dia telah mentaklid isterinya. Juga pada zaman, bukan zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi khalifah. Dia taklid isterinya, makan dengan isterinya buah kurma. Tak ada kerja lah sampai taklid bini pasal biji kurma. Tengok jadi macam mana. Dia kata dengan isteri dia, "Aku nak kau pisahkan mana biji yang aku makan, mana biji yang kau makan. Kalau kau tak dapat pisahkan, maka cerai talak satu." Buat main buat. Ni nama taklid. Maka isteri dia khawatir, dan si suami pun dah runsing dengan kata-kata dia ni. Sebab taklid ni dia tak boleh tarik balik. Dia kata, "Okey, abang minta maaf dah, tadi abang gurau je." Tak boleh. Benda taklid tak boleh dipermain-mainkan. Di antara perkara yang jika kita anggap main-main dia jadi betul sungguh, di antaranya ialah talak. Di mana taklid ini adalah satu jenis talak, tapi dia bergantung lagi. Berlaku betul-betul baru dia jatuh. Contoh si suami kata, "Aku haramkan kau lalu pintu ni sampai bila-bila." Maka sampai bila-bila pintu tu tak boleh dia lalui, kecuali dia simen, dia robohkan, buat sebelah lain lah. Tu kesal dia, supaya jangan dia buat main-main. Macam sahabat tu tadi dah terlepas cakap. Mana bini nak tahu biji mana yang dia makan, biji mana yang suami dia makan. Suami dia dah lepas cakap, jumpa dengan khalifah
Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mendengar cerita si isteri tadi. Suami tadi takut lagi, suruh isteri dia seorang pergi, sebab isteri dia yang kena buat kerja tu. Maka Sayyidina Ali dengar cerita dia daripada A sampai Z. Dengan Sayyidina Ali pun tersenyum. Dia ambil bekas tu, dia asingkan, ini bahagian kamu, ini bahagian suami kamu. Kemudian kata isteri tu, macam mana khalifah boleh tahu? Sedangkan saya sendiri tak tahu mana bahagian yang saya makan. Maka Sayyidina Ali mengajar di sini. Dia kata apa? Suami kamu telah menjatuhkan taklid disebabkan biji khamar ini. Sedangkan dia sendiri tak tahu mana biji yang dia makan. Tapi hukum ni tak boleh lepas macam tu. Oleh kerana itu, aku asingkan bahagi dua supaya kamu terlepas daripada taklid itu. Pak, pisah hanya dulu. Menunjukkan bahawa si suami pun akan tanya, betul ke aku makan banyak ni? Maka sebab dia sendiri tidak mengetahui akan biji khamar yang dimakannya, maka terlepaslah si isteri daripada tertalak dengan taklid tadi. Bermakna taklid ni dia tergantung, dia banyak cara boleh lepas. Kalau suami kata jangan keluar ikut pintu, si isteri keluar ikut tikar, tak payah tu juga. Tak? Cuma dia berdosa keluar tanpa izin, tapi hubungannya masih sah. Tu nama dia taklid. Iaitu taklid bermaksud dia tergantung. Ada satu benda yang terjadi, digentak, jadi benda tu baru dia jatuh talak. Ni antara kisah yang berkaitan dengan buah tamar. Okey. Kemudian kita masuk dalam bab puasa ini juga, saya terus masuk dalam bab rukun puasa. Ramai orang tahu rukun semayang 13 perkara. Soalan saya sekarang, berapakah rukun puasa? Ni soalan offer. Siapa-siapa boleh jawab. Puasa berapa rukun? Kita selalu puasa. Saya puasa 60 tahun, kata satu hari itu. Yelah, tak kira 60 tahun berapa rukun? Tak tahu Ustaz. Tu benar ni. Tak tahu benar ni. Sebenarnya rukun puasa ada dua sahaja. Iaitu yang pertama ialah an-niyat, tiada niat. Dan yang kedua al-imsak, iaitu menahan diri anil mufattirat, daripada perkara yang boleh membatalkan puasa, daripada terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Itu sahaja. Tu pasal bila kita faham rukun, orang tanya soalan sah tak puasa orang tidak solat, maka hukumnya sah. Sebab dia dah ikut syarat rukun dia dah niat dan dia dapat tahan diri dia daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Ada ke cerita dia kena semayang? Tidak ada. Kalau cerita semayang tu rukun lain. Berkenaan dia dapat pahala ataupun tidak, itu bukan kerja fuqaha ataupun ulama. Tapi puasanya itu sah di sisi Allah. Macam mana pahala dia? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita tegur pandai, kau puasa tak dapat pahala, tak sah puasa, maka kita salah menjatuhkan hukum. Hukum yang tak ada, kita mengada-adakannya. Saya masuk rukun puasa yang pertama, kerana benda ni banyak berlaku kerosakan dalam masyarakat bila membabitkan niat. Yang pertama niat. Kerana kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan tu mesti dimulakan dengan niat. Dan setiap individu itu dia akan dapat apa yang diniatkannya. Hakikat niat tu macam mana? Iaitu adakah macam kita sebut nawaitu saumaradin an ada, itu niat? Itu bukan niat. Itu adalah lafaz niat. Niat di dalam hati. Yang itu tak baca, tak apa, tak ada orang nak marah. Tak ada batal dia puasa dengan tak baca nawaitu saumaradin tu. Kalau orang tu baca nawaitu saumaradin, dalam hati dia tak nak puasa pun. Yang dalam hati tu yang betul. Walaupun mulutnya menyebut nawaitu saumaradin. Tengok satu keadaan, kalau orang tu pula dia tak sebut nawaitu saumaradin, tapi dalam hati dia memang nak puasa ni esok, maka itu dikira niat. Hakikat niat itu adalah satu tujuan yang didorong oleh rasa
hati dia untuk ikut perintah Allah Ta'ala. Katakan dia ni tak pernah puasa, daripada mula kerja sampai pencen tak pernah puasa. Dah pencen, dah bersara, dah relax kat rumah, besok tergerak hati nak puasa lah bulan Ramadan. Itu niat yang lahir daripada sudut hatinya itu. Bukan mesti dia menyebut awal itu, tak hafal panjang niat ni. Dia dah tahu dah. Sebab kalau dia niat tu lah baru dia sebut benda tu. Maksud niat dia datang dulu sebelum dia menyebut perkataan itu. Macam orang naik kereta, dia start kereta, kan kata orang tanya dia mana mat? Tak tahu lah. Mana berhenti nasib lah. Kalau mati kau aku jatuh. Nampak? Orang seolah-olah ada pendirian. Saya tanya pergi pasar. Tapi adakah dia cakap dia pergi pasar tu dia umumkan satu kampung, aku nak pergi pasar ni, siapa nak kirim? Tak ada, dia dalam hati dia seorang. Kecuali ada orang tanya nak pergi mana? Pergi pasar. Tu kebetulan accident. Isteri kata tak ada bagi tahu tadi. Saya ada dengar, saya tanya dia nak pergi pasar. Sebab dia dah niat dalam hati, maka dia gerak. Kerana dia tidak perlu diberitahu kepada orang lain. Hakikat niat itu ialah untuk dia tunduk kepada perintah Allah. Bila dia ada cita-cita terlintas hati dia sikit dia nak puasa esok, maka itulah yang dipanggil hakikatun niat. Itu sebenarnya niat dia nak puasa. Tak, itu dah kira dia dah berniat. Okey? Dan tidaklah melazimi dengan kita menyebut lafaz bagi niat itu. Ulama mengajar kerana ittifaqul fuqaha wal ulama mengungkapkan lafaz niat puasa itu sebenarnya tidak dituntut oleh syarak. Syarak tidak menuntut kita melafazkan niat itu. Macam orang buat lepas tarawih, awal itu usaha Ramadan raya-raya, eloknya dihentikan tahun ini juga. Kerana dia tidak perlu diheboh dan dilafazkan sedemikian rupa. Kerana dia tidak dituntut. Bila tak dituntut, tak payah buat. Itu sahaja. Banyak masjid buat. Patutnya kena diperbetulkan benda ni. Sebab orang dah lama dah puasa. Tapi benda-benda macam tu orang masih tak tahu lagi. Kerana mereka menganggap itu adalah niat. Terutama bila kita ajar anak-anak kita, kita ajar dah niat dah, lupa lah mak niat, dah tak payah puasa pergi makan nasi goreng tadi ada lagi. Senang ajar anak macam tu lah. Seolah-olah sebab anak tu tak baca nama itu sama Radin tu kan. Sedangkan niat itu adalah di dalam hati, Jadi bila kita puasa macam tu, kecil nampak puasa, dah besar pun tak puasa. Sebab cara didikan kita tidak betul. Bahkan ada ulama mengatakan innat talaffuzah bin niyati bid'ati. Orang yang menganggap sekiranya dengan lafaz niat itu satu perkara bid'ah pula. Ada sebahagian ulama Tapi ada juga ulama yang membenarkan kalau benda tu jadi fitnah. Orang memang nak bezakan dah mana niat mana tak niat. Dengan niat ini adalah pekerjaan hati. Itu sahaja. Masalah yang pertama berkaitan niat ini, dia masalah berkaitan niat ada 3. Yang pertama, waktu niat. Bila sebenar waktu boleh niat? Katakanlah malam ni start tarawih. Bila malam ni start tarawih, pukul 6 tu kita dah semangat, dah bercita-cita nak puasa, kita niat. Tak sah kita punya niat. Sebab kita berniat awal daripada waktunya. Seolah-olah Zuhur, belum waktu Zuhur 1 lebih, pukul 12 kita nak semayang Zuhur. Tak kira, sebab kita dah nak cepat sangat. Maka kita bersemayang pukul 12, maka tidak sah solat kita. Kerana kita melakukan bukan pada waktunya. Masalah berkaitan niat ni ada 2. Sebab puasa ni terbahagi kepada 2. Satu puasa wajib dan satu lagi puasa sunat. Puasa wajib pula terbahagi 3. Yang pertama iaitu puasa fardu, iaitu khusus pada bulan Ramadan. Ini dipanggil puasa wajib yang pertama, puasa fardu. Yang kedua, puasa wajib yang disebabkan diqadha ataupun disebabkan kafarah, denda.
Ni puasa wajib yang kedua. Dan yang ketiga, orang itu sendiri mewajibkan puasa ke atas dirinya. Dia pandai-pandai pergi bernazar. Apa tu? Tak? Katakan satu pasangan ni, dia ni orang kampung, berkahwin. Dia berkahwin, dua-dua dah kahwin, dua-dua tak dapat anak, 25 tahun dah kahwin. Seorang tu dia kata, kalau kita dapat anak, aku dapat anak, aku nak puasa 100 hari. Kawan dia kata, aku tak nak lah macam tu, kau tak mampu. Cukuplah aku sujud syukur kepada Allah yang memberi aku zuriat. Nampak? Tengok. Jadi budak ni yang kata nak puasa 100 hari tu, dia telah mewajibkan puasa ke atas diri ni. Dia mampu tak mampu tu nombor 2. Sekarang puasa tu dah jadi wajib ke atas dia. Siapa suruh dia wajibkan dia? Ini juga dikategorikan oleh ulama termasuk puasa wajib. Biasanya benda ini berlaku pada nazar, bila dia bernazar. Sebenarnya Rasulullah SAW tidak suka akan perbuatan bernazar ini. Rasulullah tak suka sebenarnya perbuatan nazar. Yang Rasulullah tuntut supaya sujud syukur kepada Allah Ta'ala bila kita dapat sesuatu anugerah. Dia pula bernazar sampai tak mampu nak buat, akhirnya menyusahkan orang lain. Puasa fardu, bila kita boleh mula berniat, waktunya ialah pada sebahagian daripada malam. Sedang kita macam ni, start je berbuka sehinggalah sebelum subuh esok harinya. Lepas berbuka, kita tengah-tengah makan buka tu niat nak puasa esok. Tak, tu dah kira niat tak? Ada masalah apa? Itulah waktu niatnya yang paling awal sekali. Lepas dia berbuka ataupun waktu sedang berbuka ataupun sebelum dia berbuka, masuk je maghrib, dia terus niat nak puasa, sah niat dia. Kalau itu dah termasuk dalam waktu dia. Sehingga waktunya itu panjang, sehingga kepada sebelum fajar keesokan harinya. Niatlah bila nak niat, terdetik hati, takkan masa panjang terdetik sikit tadi. Masa yang panjang itu. Kerana kata Hafsah radhiyallahu anha, Hafsah ni dia anak Sayyidina Umar. Dia juga salah seorang isteri Rasulullah. Dia kata, dia pernah dengar Rasulullah cakap, la saumun liman lam yabitu li siyamin minal lail. Tidak ada puasa kepada sesiapa yang tidak berniat pada malam harinya. Nampak? Jadi walaupun benda ni sebenarnya kerja orang sebenarnya tak tahu kita ni puasa sah ataupun tidak. Tu pasal Allah kata ana ajzibi. Dia kata pada Nabi, aku yang balas puasa orang ni sah atau tidak. Kadang-kadang Rasulullah cakap, sebenarnya umat aku ni ramai yang puasa, tapi sebenarnya ramai tak dapat pahala. Sebab apa? Mereka hanya mendapat lapar dan dahaga semata-mata. Ni kita risau kan? Kita salah seorang je, wa'alaikumsalam. Sebab ramai umat Muhammad yang berpuasa tapi sebenarnya tidak. Itu di antaranya. Jadi kita minta-minta kita termasuk dalam orang yang diterima puasanya itu. Ada pun masalah puasa sunat. Puasa sunat itu waktu niatnya anytime. Dia tak kira malam. Katakanlah kita sampai pukul 10 pagi belum sarapan apa benda, tiba-tiba rasa tak nak makan ni, niat tu puasa-puasa. Senang, boleh senang. Mengikut mazhab Syafi'i, mazhab dia yang awal sebelum dia wafat, mazhab yang mula-mula, kalau puasa sunat boleh sehingga sebelum zuhur. Kalau kata pukul Zuhur kata 1 suku, 1:30 dia tak makan ni, tapi dia tak boleh niat puasa dah. Sebab dah terlepas, selepas dia gelincir matahari. Tetapi sebelum beliau wafat, sebelum Imam Syafi'i wafat, tapi mazhab yang pertama, pendapat pertama tu ramai orang lama-lama pegang. Sebenarnya dah tak betul lah tu. Imam Syafi'i dah upgrade. Dia keluar pula fatwa berikutnya sebelum dia wafat. Dia kata apa? Sebenarnya puasa sunat ini boleh pada bila-bila masa, tak ada beza di antara sebelum dan selepas zuhur. Maksudnya kalau kita
berbuka 7-5 minit, pukul 7 memang belum makan apa-apa ni, niat puasa sunat. Walaupun tinggal 5 minit dia bakinya lagi, dapat kita pahalanya daripada awal. Sebab memang kita tak makan kenapa, tapi niat kita yang membezakan. Tapi orang kita ni ada yang tak cerdik, dia tahu dia tak makan, dia kelegah pergi dapur nak makan. Kalau dia tahulah fadilat, dia boleh start niatnya itu. Sekiranya puasa sunat, maka itu lebih baik baginya. Ni yang perlu dijaga oleh kita sebagai umat Islam. Kemudian sah puasa sunat itu pada waktu siang dengan syarat dia ni tidak melakukan perkara-perkara yang yang boleh membatalkan puasanya, daripada makan, minum dan apa sahajalah perkara yang boleh membatalkan puasa. Syarat dia tak makan, dia tak minum lagi, dan tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau kata tadi pukul 8 dia dah makan mi goreng, sampai pukul 6 tak makan apa-apa, tu dah tak boleh puasa, sebab dia dah nak makan mi goreng tu tadi. Ini syarat bagi yang tak pernah mengambil sesuatu apa makanan pun. Kerana pada suatu hari Rasulullah SAW balik ke rumah. Balik ke rumah. Kemudian baginda bertanya kepada isterinya, hal indakum syai'in, ada tak sesuatu makanan di sisi kamu? Maka kata isteri-isteri Rasul SAW, lah, tak ada. Tak ada makanan ya Rasulullah. Sebab rumah Rasulullah ni paling banyak makanan dia ada 2 keping roti ish baladi tu. Ish yang murah tu lah. Yang murah tu, yang sekarang ni ish tu dah tak ada orang makan dah. Sekarang ish yang Rasulullah makan tu, tahu dia jadi apa sekarang? Orang Arab buat dia akan proses untuk haiwan makan. Tu ish roti tu yang Nabi makan zaman dulu. Dia tengok macam mana makanan yang Rasulullah makan. Makanan roti ni paling murah ni pun tak ada. Hingga isteri Nabi kata, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, fa inni shaimun, maka sekarang aku puasa. Ada Nabi sebut nama itu sama gadis, tak ada. Dan mana orang kita buat macam tu, sebab benda tu menjadi dah menjadi adat. Bila menyebut benda tu mesti nak kena. Bila Pak Imam terlupa lepas tarawih, Imam tak baca dia lagi. Itu dihebohkan. Dan satu riwayat Nabi kata, izan asum, sekarang aku berpuasa. Itulah dia niat yang tu. Buat yang ada. Maka kebanyakan sahabat mengambil hadis ini, maka mereka mengatakan bahawa puasa sunat itu boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja, selagi mereka ini tidak makan. Dan Imam Syafi'i telah memperbarui mazhabnya seperti mana saya cakap tadi, kerana tidak ada sebenarnya beza sebelum dan selepas zuhur. Dan pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i mengatakan sebenarnya tidak ada dalil yang membezakan antara kedua-dua waktu ini selagi dia adalah puasa sunat. Masalah yang kedua ialah niat sekali dalam sebulan. Biasa orang buat ni awal bulan. Boleh ataupun tidak? Jawapannya yang rajih, tidak boleh buat begitu. Ni banyak kawan. Ar-rajih yang betulnya wajib niat berturut-turut setiap hari. Tu paling betul. Tak tahu kalau kita nak ikut yang salah, saya no comment. Tapi yang paling betul ni, kerana apa? Ibadah puasa Ramadan itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang ada pada setiap hari-hari ini. Ayyamam ma'dudat, ada hari-hari yang tertentu. Nampak? Macam kita nak sembahyang isyak kejap lagi, boleh kita niat untuk isyak esok? Tak boleh. Sebab ini isyak dia lain, besok ada isyak lain pula, lusa ada isyak lain lagi. Dia orang kata, sembahyang mana boleh buat macam tu? Boleh puasa boleh? Tak boleh juga. Sama je selagi dia ibadah mustaqillah. Niat yang betulnya wajib setiap hari. Tu pasal ada waktu niat tu.
setiap lepas berbuka ada waktu dia, malam tu sampai sebelum fajar esok niat, besok nak puasa buat macam tu lagi sehinggalah habis. Tak ada orang niat sekaligus. Kalau ada yang buat tu minta-minta tinggalkanlah. Ni semua orang lama-lama ni. Banyak pengajaran-pengajaran ni. Benda betul tak tu? Benda tak betul. Kerana sama ada puasa itu berturut-turut, iaitu puasa Ramadan, ataupun dia terpisah-pisah, puasa Isnin dengan Khamis. Kita niatkan sekali, minggu ni aku memang nak puasa Isnin Khamis, terus akulah niat. Tak boleh. Bila sampai hari Isnin, niat hari Isnin. Bila sampai hari Khamis, niat hari Khamis. Tu masalah dia kan. Bila ada rekaan tu jadi masalah. Kata Imam Syafi'i, macam ni kesannya. Macam mana orang itu dia boleh confirm dia hidup sebulan Ramadan? Okey, katakan macam ni lah. Saya ambil contoh mudah. Dia niat sekali ni dalam sebulan. Aku puasa niat sebulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Besok dia tak payah niat lagi lah. Masuk dia kata sekali cukup. Tiba-tiba dalam bulan Ramadan tu ditakdirkan Allah 2 hari dia tak dapat puasa. 2 hari banyak, 1 hari dia tak dapat puasa. Dia niat tadi sebulan penuh, 1 hari saja dia tak dapat puasa. Maka kata Imam Syafi'i, apa kesan niatnya itu? Sebab dia niat sebulan penuh, tiba-tiba 1 hari sakit. Bukan kehendak dia, ditakdirkan dia sakit, memang dia tak boleh puasa. Maka kata Imam Syafi'i, fasada ba'dal ayyam bi fasadi baqiyatiha, maka akan rosaklah keseluruhan baki puasanya itu, termasuk hari yang dia tidak berpuasa itu. Ini jadi fatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Nampak? Jadi kalau ada orang cuba-cuba berani, maksudnya dia lagi pandai daripada Imam Syafi'i. Dia cuba nak buat juga, menghidupkan benda yang tidak ada. Niat sebulan dapat puasa, katakan dapat puasa 2 hari lagi sakit, ataupun dia tak dapat puasa sehari je, maka puasanya keseluruhannya itu tidak sah. Ni masalah niat. Kita nampak benda tu simple, tapi kesan daripada ibadah kita. Dan yang terakhir sebelum kita tutup kelas kita malam ini, ialah masalah berkaitan dengan dia kurangkan niat pula. Besok aku niat nak buka puasa pukul 3 petang. Niat dalam hati ni, tu tak payah nak nawai itu. Tu saya kata nawai itu ni tak perlu. Sebab dia nak sebut dia nak puasa sampai pukul 3 tu, dia tahu kena susun ayat nawai itu hatta sa'atin salasa. Tak ada orang tahu dia. Niat dalam hati dia nak puasa sampai pukul 3 ataupun tengah hari. Katakanlah sampai pukul 3. Bila sampai pukul 3, dia kata diri dia ni masih segar lagi. Aku teruskanlah puasa sampai berbuka yang betul. Maka puasanya tidak sah. Tak sah puasa. Kerana niat dia tu nak puasa, dia mengurangkan jumlah hari dia tu. Fikir separuh, walaupun dia mampu menghabiskan, dan dia memang telah habiskan, maka dia kena qada puasanya itu, kerana tidak sah puasa. Tu jangan main-main. Besar niat kita dalam hati. Itu pasal orang lepas tarawih sebut nawai itu selama hari malam nak tidur, besok ni boleh tak boleh. Bila dia syak aja macam tu, maka akan datanglah gangguan-gangguan lain supaya dia tidak yakin. Kerana iblis laknatullah alaih, dia ada pada bulan Ramadan. Yang kata dia kena ingat juga, iblis dia ada. Iblis, ifrit, semua ada. Yang besar-besar tu semua ada. Bukti iblis tu ada bila? Dalam satu Ramadan, Abu Hurairah ni dia jaga orang bayar zakat, dia jaga budak. Dari satu lelaki ni menyamar, dia nak mencuri. Maka bila ditangkap oleh Abu Hurairah, dia ni buat muka kesian, muka seposen, dia tak lepaskan. Abu Hurairah ni kesian, lepas dia. Besok jumpa Nabi cakap, tadi aku dapat tangkap seorang, tapi kesian aku tengok dia, aku lepaskan. Besok Nabi kata dia datang ni, tangkap dia, bawa datang kat aku. Abu Hurairah ni besok jaga. Memang betul, Nabi bila cakap, besok tu datang lagi. Oh, dia betul-betul nak tangkap, pergi buat kesian, lepas lagi. Jumpa Nabi lagi, Nabi kata besok kau mesti tangkap.
Nak tak nak mesti tangkap orang ni. Nabi tak tahu siapa orang tu, tapi Nabi suruh tangkap. Kerana kata dia pada Abu Hurairah, besok confirm dia akan datang lagi. Maka dia datang. Tapi kali ni dia ajar Abu Hurairah, kalau tak nak setan dengan iblis kacau kau masa tidur, daripada tidur sampailah ke fajar, maka bacalah ayatul kursi. Abu Hurairah kata, ni Nabi tak pernah ajar ni. Memang Nabi belum ajar ni. Dia terima lepas lelaki tu. Maka balik dia cerita dekat Rasulullah apa yang terjadi. Tadi memang saya nak tangkap betul, dia pula ajar saya ayat kursi pula, tapi belum ajar ni. Jadi saya kesian, saya lepas dia, sebab dia dah bagi satu ilmu kat saya. Maka kata Rasulullah, apa yang diajarkan itu adalah benda yang benar. Betul dia ajar tu, lelaki tu. Tetapi Nabi tanya Abu Hurairah, adakah kamu mengenali siapakah dia? Jawab Abu Hurairah, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka jawab Rasulullah, dia adalah iblis laknatullahi alaihi. Iblis adalah cerita tu, menunjukkan tak adalah iblis ni kena ikat. Wa sufida asyayatin, kita dengar tu, sufida asyayatin, dibelenggu, dirantai syaitan-syaitan kecil-kecil. Dia macam dosa ya, diampunkan dosa-dosanya yang lama. Dosa-dosa kecil, dosa besar kena taubat je lah. Kata aku pun ni tak ada dosa lah. Ada juga dosa besar melekat lagi. Dosa kecil saja. Itu juga dalam masalah setan tadi. Setan kecil kena ikat, setan besar masih bebas. Tu yang nak mengganggu-gugat, terutama dalam masalah niat. Sehingga ramailah di antara kita yang sebenarnya, kata Rasul, mereka ini la tasumu, tidak berpuasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.